Beritahukan saya datang sini ceramah untuk isu-isu mengenai masalah yang dihadapi oleh orang-orang Sepang ya. Anyway, the first thing anak beritahu adalah rakan-rakan seperjuangan akan berikannya risalah-risalah. First thing adalah saya telah berikrar dan berjanji dan sudah sign surat akuan ya, sudah tanda tangan surat akuan bahawa gaji saya terima 100%. Okey, ada tanda tangan di depan Pesuruhjaya sumpah. Itu kalau tak buat, you memang boleh ambil tindakan undang-undang terhadap saya dan 100% you akan menang. Ya, sebab saya pun seorang peguam, so saya dah tanda tangan ni. Alhamdulillah sekarang dah 5 orang calon juga kata mereka juga akan sedekahkan, dermakan gaji mereka. So ya, tuan-tuan dan puan-puan, saudari-saudara sekalian, so memang you patut minta ahli-ahli parlimen 222 orang kesemuanya harus dermakan gaji. Tak ada kata malu ke tak malu, no something tak ada malu-malu, mesti dermakan. Kenapa? Ini duit rakyat, duit you all, duit kami, kita punya wang. Okey, memang bagi balik dengan kita kerana kita memang susah sekarang, sangat susah dah. Patut bagi, patut akan saudara-saudari tanya, habis YB nak hidup macam mana? Kita ada allowance nanti insyaAllah masuk parlimen nanti saya akan beritahukan tuan-tuan puan-puan sekalian berapa allowance yang kita dapat. Memang lebih dari duit gaji ya. InsyaAllah saya akan buktikan nanti masuk parlimen saya tunjuk duit rakyat ni bagi balik rakyat lah. Kita tengah susah ni. Okey, so sekarang kita bincang pula pasal masalah orang-orang Sepang ya. Orang-orang Sepang, saya takkan cerita pasal masalah dunia. Kita bukan nak cakap pasal dunia, tak pasal bintang dan bulan. Itu serahkan kepada abang tadi ya. Suara yang cukup merdu. Itu boleh nyanyi ya pasal bintang dan bulan. Saya bukan datang sini untuk janji-janji macam-macam bintang dan bulan ya. Okey, so sekarang isu pertama ya. Isu pertama, saya tinggal kat Kota Warisan, nak main kat sini pun jalan dia berlopak-lopak, jalan teruk. Sangat teruk, macam naik kuda, walaupun naik kereta ya, macam naik kuda. Macam ni baik naik kuda seteruslah ya. Okey, pertama ya, so tak ada pemantauan. Ini adalah sesuatu yang kita harus dapatkan biar dia betul-betul kita tampalkan jalan, bukan biar dia berlopak-lopak, berlubang-lubang ya. Itu first issue. Isu kedua, lampu jalan kat Sepang ni keluar-keluar je. Kalau pergilah tengok on the way pergi Sungai Pelik ke, memang ke pergi Tanjung Sepat memang teruk sangat. Ya Rabbi, tak ada lampu dia. Apa berlaku ni? Tak boleh lah. Okey, ketiga adalah hospital ya. Kita tak ada hospital dekat Kota Warisan. Kalau you pergi, tak ada. Kalau pergi Sungai Pelik, tak ada. Tingkil, tak ada. Tanjung Sepat ada satu on the way to Bangkong, telah digazetkan untuk naik hospital, tetapi sampai sekarang habuk pun tak ada. So kita kena kejarkan satu hospital. Okey, itu adalah ini benda-benda asas tuan-tuan dan puan-puan. Ini benda-benda asas kita. Bukan kita nak minta bulan dan bintang. Tak ada. Benda asas saja. Okey, kenapa? Come on man. Okey, lagi satu isu banjir ya. Macam mana nak settlekan isu banjir? Pergi Taman Mas tengok, memang banjir teruk. Memang nak datang dah. Betul tak? So macam mana kita nak selesaikan? Macam saya katakan tadi, kita datang beritahu masalah, beritahu macam mana kita sama-sama boleh selesaikan dia. Okey, tolong bagi saya undi, tolong bagi saya masuk parlimen, tolong sama-sama kita dapatkan benda-benda asas ini. Okey, benda-benda asas yang patut, yang harus kita perolehi. Nama Daud Leong ya, nombor 3 dekat kertas undi. Okey, balik ke isu banjir ya. Macam mana nak selesai? Kita cuma perlu pergi ke pejabat tanah. InsyaAllah kita pohon tanah free, tak payah bayar. Kalau ada datang cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh beli 5,000 ekar, 1 juta ekar nak buat. Saya tak tahulah, mungkin dia terlalu kaya, mungkin boleh dia buat. Tapi bagi saya, parti kita tak boleh buat. Tak boleh beli ribu ekar, memang tak larat. Okey. Tetapi buat apa nak beli, sedangkan pejabat tanah memang boleh buat permohonan, memang free je. Betul tak? Okey. So kita pohon dan yang banjir tu, kita beli satu tanah yang berdekatan. Lepas tu kita korek daripada tempat yang banjir,
salurkan air itu kepada tanah tu, kita jadikan tu tempat takungan air. Kat KL tu memang ada pun kan, tapi daripada kalau tak silap kan, dia makin kurang je lah, tak tahu kenapa. So walau apa pun, kita bukan datang nak blame siapa-siapa, tak ada. Kita tak ada masa, kita ni dah datang, kita nak kerja, kita ikhlas, betul-betul ikhlas. Saya percaya masih ramai lagi orang-orang baik kan, ramai lagi akan tahu bagaimana kita betul-betul selesaikan masalah orang-orang Sepang ni. Okey, so bila ada dah tempat tadahan air itu, salurkan air itu, insya-Allah tak banjir lagi lah. Itu je cara dia, senang je. Alhamdulillah dekat Sepang ni memang banyak tanah, Habis kenapa tak nak pergi buat permohonan kan? Seperti saya kata, kita bukan nak ungkit, nak cakap apa-apa, tak ada. Saya datang adalah untuk buat kerja. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh, memang boleh, honestly memang boleh, bukan cakap kosong je. Ini semua kita fikir secara logik, memang boleh buat. Saya di sini untuk selesaikan masalah orang-orang Sepang. Kenapa? Kerana saya pun hadapi benda sama. Naik kereta macam naik kuda. Okey, patut jalan gelap gila, hampir langkah tiang lampu. Alhamdulillah tak kena. Kalau tidak, akan kena masuk hospital. Of course tentu akan keluar berita lah kan. Yang ini calon ni sudah terlantar ke hospital. Kesian, tak dapat saya buat ceramah, tak boleh saya sampaikan maklumat saya yang ikhlas ni ya, untuk betul-betul tolong orang-orang tempatan kat sini. Sebab tu anak beritahukan masalah-masalah kat sini. Okey, so lagi satu isu yang kita nak cuba dapatkan, pasal isu gaji tu orang pertama ya. Saya orang pertama di Malaysia dermakan 100% ya, bukan 5%, 10%. Keseluruhannya orang kedua di dunia ni. Orang pertama adalah presiden di Argentina ya. Okey, so itu adalah bab-bab yang memang adalah dalam manifesto. So patut isu judiciary number 1 ya, dekat kita punya manifesto ya. Apa maksudnya juri sistem ya? Judiciary sekarang memang bagus, tapi kita nak biar dia lebih mantap, lebih bagus. Kali terakhir kita ada juri sistem adalah kes Mona Fendi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat ya, kes Mona Fendi ya. So apa maksud dia juri sistem? Juri adalah orang-orang biasa seperti awak dan saya. Mungkin kita pilih 13 orang, 15 orang, 17 orang. Maka juri-juri ni akan menentukan satu kes di mahkamah, sama ada OKT, orang kena tuduh OKT ya, sama ada dia itu salah atau tidak. Jadi hukuman tu yang terakhir tu di atas tangan juri. Okey, hakim cuma akan tolong. Of course peguam akan lawan kes nak buktikan dari segi undang-undang. Okey, kebaikan adanya juri adalah kalau tengokkan kat Amerika 99.97% ya, dia tak ada jatuh salah hukum. Maksudnya jika OKT ni, orang kena tuduh ni, kalau dia tak bersalah, dia tak payah worry. Kenapa? Sebab dia akan dibebaskan dan dilepaskan. Okey. So, yang paling elok adalah kerana kita boleh set dia rayu sekali je. Kita boleh buat rayu sekali je. Maksudnya kes itu kita boleh selesai insya-Allah dalam tempoh 1 tahun. Rayu sekali je. Kalau ikutkan sekarang, jatuh hukum di Mahkamah Tinggi, dia buat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Ambil masa berapa lama? Mungkin 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Kita pun tak tahu. Kalau kalah lagi macam mana? Kita rayu pula ke Mahkamah Persekutuan. Rayu punya rayu kan, sampai kita semua akan terlupa. Dan OKT itu memang boleh datang berjoget-joget dengan you all. Kenapa? Kerana mungkin 20-30 tahun baru dia betul-betul masuk ke mahkamah. Mana boleh, betul tak? So kita pun kesiankan kehakiman. Kes tu memang berlambak-lambak dia orang ada. Oleh itulah, sebab itulah kena 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi untuk selesaikan all this backlog ni, kita adakan juri sistem. Okay? Kalau tengok kat Amerika, Johnny Depp baru-baru kan, kita semua masih ingat lagi, masih fresh dalam ingatan. Itu kes civil. Walaupun kes civil, mereka juga gunakan juri. Apa kebaikan? Kerana bila 13, 15, 17 orang jatuh hukum, memang susah sangat kalau kita nak kata nak try to influence orang-orang ni. Susah sangat nak influence. So bila jatuh hukum je, memang muktamad. You appeal pun sekali je, 1 tahun settle. Tak ada lagi drag rayu sampai
kita semua tak terlupa, kita semua dari muda sampai tua, sampai kes apa pun kita sendiri pun tak ingat dah. Okay, so isu haze pula, macam mana kita nak selesaikan kes jerebu macam saya kata tadi, kita bring up satu masalah, kita carikan penyelesaian. InsyaAllah kita carikan penyelesaian bukan datang beritahu masalah, lepas tu bye-bye, you fikir sendiri macam mana mau selesai, buat apa kan. So tolong beri peluang saya untuk bekerja, saya cuma nak kerja, itu je. Okay, so pasal isu jerebu macam mana kita boleh cari joint venture dengan negara-negara jiran kita seperti Brunei, Singapura kan, kita joint venture, Vietnam, ramai banyak-banyak lah negara ni. Kita jumpa lah Presiden Jokowi, kalau boleh kita sewa Kalimantan, kalau boleh kita sewa separuh, jangan pergi beli, tak elok tu kan. Kita sewa separuh, lepas tu sekarang masalah kerana mereka terpaksa bakar hutan kan, sebab itulah kita berjerebu, satu Southeast Asia jerebu. So nak selesaikan tu, kita sewa tanah dekat situ, mungkin separuh Kalimantan ke kan. Lepas tu kita tebanglah pokok. Bila kita ada backup dengan satu ASEAN ni, adalah duit kita beli mesin untuk potong pokok-pokok ni, tebang pokok-pokok ni, kita jadikan tanah, dia jadikan sebagai memanglah jadikan tanah-tanah yang subur untuk kita supaya boleh tanam, mungkin tanam musangking kita tanam tanaman musangking ke apa segala jenis tanaman kat situ. Lepas tu win-win lah, hasil-hasil tu kita split 50-50 dengan kerajaan Indonesia. InsyaAllah saya rasa Presiden Jokowi akan terima semua tak jerebu, teranglah hidup kita bukan kabur je selalu kan. Not good for our lungs tu kan, mudah-mudahan. Lepas tu pasal ekonomi dekat Sepang kan, kalau pergi ke Salak Tinggi, pergi ke Dengkil, banyak buah naga. Ada naga merah, ada naga kuning bukan ikan naga ini buah naga. Okey, buah naga. Kita buah naga, lepas tu kat Tanjung Sepat ada ikan-ikan sangat fresh kita jadikan satu hub tourism, satu hub. Kita pohon dana. Itulah biar saya masuk parlimen, biar saya fight satu dana, kita buatkan satu tourism hub seperti macam ni lah, Uptown Puchong naik bazar ni kan. So kita boleh ramai-ramai, kita bawa turis daripada Vietnam, Thailand, Brunei, Singapura, pergi kat situ, one day tour, satu hari tour, pergi ke tempat tu biar dia boleh jamu dragon fruit, ikan-ikan segar, boleh ada yang bela rabbit kat Sepang ni, ada orang bela rabbit secara besar-besaran. Okay, mungkin dia nak also buy some rabbit ke kan. Lepas tu orchid, ada juga kawan yang tanam orchid mungkin dia orang juga boleh beli orchid. So kita buatkan tumpuan di satu tempat, same sistem dekat sini, alhamdulillah, same sistem dekat sini, macam Uptown, macam-macam boleh makan kat sini sini pun boleh, kita boleh kan rancakkan lagi. Mungkin akan cakap dengan Cik Winnie dia adalah pengurus kat sini, ataupun Encik Mat, kita boleh mungkin tiap minggu buat masakan Terengganu setiap minggu, maybe every malam minggu kan, malam Jumaat ke. Dan minggu depan kita buatlah dari makanan Kelantan, kreatif. Lepas tu makanan Terengganu, Pahang kan, lagi bagus kan. Itu adalah cara-cara untuk menaikkan ekonomi untuk kita semua kan. InsyaAllah memang boleh buat. So saya ulangi lagi sekali paling penting masalah orang-orang Sepang yang hadapi sekarang, pertama adalah lampu jalan lampu jalan ya Rabbi, memang teruk, sungguh memang teruk. Okey, kedua, jalan-jalan raya kita tak ada pemantauan, berlubang-lubang, kesianlah kan. Memang payah, memang ada pernah kena dah. Habis nak saman saya sendiri pun pening. Okey, pergi JKA, JK kata tak tahulah kan, you buat apa yang patut you peguam kan. Itu kan. Ketiga, hospital kita mesti dapatkan hospital, insyaAllah. Yang keempat, buat permohonan dekat pejak tanah, pohon tanah kan, kita jadikan dia satu kolam tadahan air. Bolehlah tempat tu kita bela ikan, bela idik, keliling tu tanam sayur-sayur, naiklah ekonomi kita kan. Benda-benda empat-empat ni yang kita kejar, kita nak dapatkan, merupakan benda asas kita, bukan sesuatu yang kita minta keterlaluan, tak. Benda asas pun kita tak dapat, macam mana ni. Oleh itu tolonglah bagi undi dengan I, biar saya masuk parlimen, biar saya dapatkan untuk kita semua, untuk orang-orang Sepang. That is the main thing. Bukan cerita pasal dunia dah.
benda-benda yang masalah-masalah kita hadapi tiap-tiap hari, siang malam, terutama malam. Balik nanti kenalah naik kuda lagi. Kan takut sangat sebab kita tak nampak. Dan alhamdulillah tak hujan malam ni. Bila hujan, lagi tak nampak lupa-lupa tu. Memang jatuh je dalam tu. That's it. Tayar memang habis. Alignment memang lari. Kenalah kita buat alignment. Kan bukan free tu. RM32 kena buat alignment. Kan tiap-tiap bulan kena buat sekali atau 2 kali. Cuba bayangkan, ini semua wang RM32 boleh jamu kat sini dah. Lepas saya punya dinner. Lebih dari lepas saya dengan orang rumah boleh dah. Cukup dah RM32. Cuba bayangkan, why should we waste this money? Kita bayar tax, duit kita ni. Semua duit kita, yang paling kesian ni duit kita. Okey, insyaAllah mudah-mudahan. Dan untuk buktikan memang ikhlas, saya memang dermakan gaji saya. Seperti saya katakan tadi, dan ada 5 calon pun memang dah pledge. Mereka pun akan bagikan gaji. Seperti saya kata, ini sesuatu mereka harus dan patut bagi ya. Okey, patut ya, sebab allowance dan lebih dari cukup untuk mereka hidup. Mudah-mudahan saya adalah antara salah satu dari mereka. So saya di nombor 3, nama saya Daud Leong Mu'alaf. Mudah-mudahan tolong ya tuan-tuan puan-puan bagi peluang dengan saya, biar saya buktikan bahawa saya benar dan ikhlas. Saya hendak kerja. Saya nak buat kerja untuk orang-orang Sepang. Ya, ribuan terima kasih. Selamat malam. Thank you very much. Sorry lah kalau saya ada cakap salah silap ke, ganggu you dengar lagu dari abang yang memang berdu sekali ni ya. Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Good night.